Alhamdulillah, hari ini kita akan buat perkongsian yang simple, yang mana saya akan kongsikan satu pengalaman mistik yang saya alami semasa pergi meruqyah di kawasan Tawau, iaitu Kampung Jalan Damai. Berlaku pada tahun 2011. Perkara ini sebenarnya kalau kita dengar secara detail, dia adalah satu perkara yang tidak masuk akal, dan kita tidak sangka benda ini boleh terjadi. Apa yang berlaku semua ketentuan daripada Allah. Tapi jika satu orang buat perjanjian dengan syaitan, maka perkara itu boleh berlaku. Oke, di sini saya berkongsikan cerita yang mana pada masa itu ada seorang kanak-kanak yang berusia dalam lingkungan 9 tahun. Beliau baru balik dari sekolah pagi. Bila sampai di rumah, mak bapak dia beritahu budak ni tak boleh duduk diam. Dia mau berjalan saja. Dan dia sebut nama seorang budak lelaki berkali-kali. Seperti satu orang ingin melakukan sesuatu yang dia inginkan betul tapi tidak dapat. Dan perkara ini berlaku selama 2 hari berturut-turut. Dan hari yang kedua, yaitu pada pukul 4 lebih, itu 4.20. Kenapa dia berlaku selalunya selepas pada waktu asar? Sebab di sini masanya jin selalu beraksi. Okey, selepas itu budak ni dia merasa seperti orang yang gila. Semua dia tidak kenal. Apa yang mamak dia bagi makan, apa disuruh mandi, semua dia lawan. Jadi bapak beliau ni adalah kenalan kepada kami. Dia pun minta tolong dan kami bergegas datang ke rumah beliau. Sebab pada masa tu kami pun berada di surau Jalan Damai. Setibanya kami di sana, kami amat terkejut. Kami menyangkakan budak tersebut berumur dalam lingkungan 20-an. Tapi budak tersebut baru berusia 9 tahun, yang mana bila kami ruqyah dan kami dapat tahu bahawa budak ni telah disantau oleh satu orang budak yang berusia 12 tahun, yang mana kami difahamkan budak tersebut adalah pasangan kekasih kepada budak yang berumur 9 tahun ini. Jadi saudara-saudara, jika kita terlepas pandang dengan anak-anak kita, perkara ini boleh berlaku berulang-ulang kali kepada seseorang jika dia tidak memerhatikan anaknya secara detail. Jadi bila kami ruqyah dan kami mengetahui budak tersebut disantet disebabkan menggunakan selai sapu tangan. Sapu tangan tersebut diletakkan pewangi, minyak wangi. Kalau orang yang terhidu minyak wangi itu, makanya dia akan terigau-igau dengan lelaki tersebut. Jadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kami buat rawatan tu. Budak ni dia tidak mau bagi nampak di mana sapu tangan tu. Hingga kan bila mak bapak dia paksa pun dia tidak mau kasih tahu. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah permudahkan. Sapu tangan tersebut budak tu simpan di dalam baju dia, di dalam baju dalam dia, supaya mana dia tidak didapat. Tapi Allah Maha Kuasa. Dan apabila kami ambil sapu tangan tersebut dan dibacakan ayat ruqyah, selang setengah jam daripada masa tu, kami terdengar daripada luar rumah ada satu orang lelaki berteriak meminta tolong supaya dilepaskan. Bila kami keluar dan kami lihat, lelaki tersebut adalah budak yang menyantau perempuan tersebut. Jadi kami bagi nasihat dengan budak tu dari mana dia dapat dan apa sebab dia buat begini. Okey, saudara sekalian, bila budak lelaki itu jelaskan, benda tu tidak masuk dalam akal kami. Tapi oleh kerana kan dikatakan cinta monyet, iaitu cinta di zaman sekolah, budak ni sanggup buat apa saja. Dan kami dapat tahu budak ni lakukan bukan dengan budak perempuan ni saja. Dia lakukan kepada 4 budak perempuan. Jadi Alhamdulillah, pada masa tu kami bagi nasihat
dan minta dia tunjukkan di mana dia dapat. Dan paling mengejutkan, yang mengajar beliau adalah bapa dia sendiri, dan mama dia pun ada mengajar dia. Dan bila kami minta dia bawa ke rumahnya, dia tidak mau. Jadi saudara sekalian, cuba fikir, Jalan Damai daripada rumah beliau jarak dia 4 km. Dia berlari. Masa kami dapat tu sapu tangan, dia berlari datang sampai rumah tu tanpa menggunakan selipar. Apabila kami paksa dia untuk tunjuk di mana rumah dia, sebab budak ni di bawah usia, baru 12 tahun dia sudah mengamalkan ilmu-ilmu yang tidak betul. Dan akhirnya budak ni bawa kami ke rumahnya. Apabila kami sampai di rumah sana, perkara yang mengejutkan berlaku, yang mana kedua-dua ibu bapa tersebut sudah meninggal dunia, sudah tidak ada. Jadi budak ni sebenarnya dia terjumpa satu kitab lama yang disimpan oleh bapaknya, dan dia cuba-cuba untuk lakukan ritual ini, dan ritual tersebut berkesan. Saudara, di sini saya mau pesankan, satu benda yang lama disimpan dan dipuja, walaupun dia tidak ada jin, tapi asbab dia dipelihara dan dipuja setiap malam, setiap hari, dikemenyankan, diasapkan, diletak minyak wangi, maka jin akan datang. Hakikat sebenarnya kitab tersebut itu tidak ada apa-apanya. Sebab bila kami ruqyah budak lelaki itu, dia punya jin bercakap. Dia tidak ada, maksudnya tidak ada, bukan khadamnya, bukan dia punya khadam, bukan dia punya penunggu, tapi dia jin yang mana pada masa dibaca buku tu, budak tu menyimpang, yang mana dia puja hingga dikatakan 1 minggu budak tu ikut ritual tu. Itulah sebabnya jin tu sangkut, maksudnya jin tu berkhidmat untuk budak tu. Tapi hakikat sebenarnya budak tu yang berkhidmat dengan jin tu. Kenapa? Budak tu jadi tidak terurus, dan kedua, budak tu badan dia jadi kurus. Kenapa? Sebab perjanjian dia dengan jin tu, dia mestilah masturbasi, iaitu lakukan onani secara rutin, iaitu pagi dan malam. Jadi dengan itu, daripada air mani dia tu diambil dan dibagi sapu pada tempat-tempat dia mau santau. Jadi di sini kesimpulannya, jangan sesekali kita membiarkan anak kita belajar benda-benda yang tidak ada dalam syariat agama. Jadi kami ambil kitab tu dan kami hancurkan. Alhamdulillah, makcik yang tinggal dengan dia pun terima apa yang kami buat, sebab dikatakan budak ni sudah berubah dalam masa 4 bulan selepas mak bapak dia meninggal. Jadi alhamdulillah, sampailah sekarang ada dalam 7 bulan yang lalu saya dah ternampak budak ni. Alhamdulillah, dia sehat, besar dalam keadaan baik dan mengamal agama, dan dia masuk di satu program agama, iaitu bahagian untuk merawat. Beliau ni bisa membekam sudah, alhamdulillah. Jadi saudara sekalian, sebelum saya tutupkan cerita ni, sila perhatikan anak-anak anda, yang mana anak kita bergaul dengan siapa, anak kita berteman dengan siapa, anak kita berjalan dengan siapa. Kita perlu jadi busybody. Kita mengadu dengan Allah, kita cerita dengan Allah, supaya anak kita dijaga. Jadi insyaAllah, di sebalik cerita ni, simpan betul-betul, dengar betul-betul, hadam betul-betul, kunyah, simpan dalam hati kita. Jangan berlaku benda ni pada anak kita. Sampai sini saya dulu cerita saya pada hari ini. InsyaAllah, ingat, di sebalik kegelapan adanya cahaya, dan di sebalik cahaya adanya kegelapan. Dengar dan fahami apa yang telah saya ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.